Okay, so kita sambung tentang haba pendam tentu. Okay, so kat sini tengok dia kata ais kacang yang lebih sejuk daripada persekitaran sedang menyerap haba. Sedang menyerap haba daripada udara keliling. Apakah perubahan yang sedang berlaku kepada ais kacang? Bila ais kacang ni awak tengok mula-mula dia seketul ais macam tu, dia dah padat-padat mampat. Okey. Selang berapa ketika, apa yang awak boleh perhatikan bila dia dah menyerap haba? Dia cair. Maksudnya dia apa? Dia berubah apa? Berubah bentuk. Berubah bentuk ataupun kita boleh katakan dia berubah fasa lah. Daripada berpecah kepada cecair. Kejap Okey, seterusnya kat sini dia kata seekor ikan boleh dimasak secara kukus dalam periuk kukus. Okey, apakah perubahan yang sedang berlaku kepada air dalam periuk semasa dia mendidih? Tersejat? Awak kena ingat proses penyejatan berlaku pada sebarang suhu tau, bukannya kita kena panaskan baru dia tersejat. Okay. Sekarang ni proses apa yang berlaku bila dia mendidih? Pendidihan lah kan? Kondensasi. Pendidihan bang, pendidihan. Proses tu adalah pendidihan. Okey, kalau kondensasi tu waktu bila? Waktu kau angkat tudung periuk lah. Betul? Betul. Bila awak angkat tudung periuk, yang uap panas tu terus bertukar menjadi air. Yang tu kondensasi. Sekarang ni proses dia pendidihan. Okey, lepas tu dia berlaku juga penguapan lah. Maksudnya dia bertukar apa? Fasa juga. Betul tak? Bertukar fasa daripada cecair kepada gas. Okey, so agak-agak boleh relate tak sebenarnya haba pendam tentu ni berkaitan apa? Perubahan fasa. Yes, pandai. Perubahan fasa. Suhu dia macam mana agak-agak? Suhu dia naik ke suhu dia sama? Sama. Sama kan? Sebab bila air tu mendidih, suhu dia berapa? 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius. Adakah bila kita continue panaskan, suhu tu bertambah? Tidak. Tak kan? Tapi apa yang berlaku kepada air tersebut, dia bertukar? Berubah fasa. Bertukar fasa. Maksudnya dia bertukar fasa daripada cecair kepada gas, suhunya adalah tetap. Itu ialah haba pendam tentu. Kalau muatan haba tentu, dia menyerap haba, lepas tu suhu naik. Okey, nampak tak beza haba pendam tentu dengan muatan haba? Kalau muatan haba tentu, dia serap haba and then dia punya suhu naik. Kalau haba pendam tentu, dia serap haba tapi suhu dia Tak sama. tak naik kan? Maksudnya suhu dia adalah konstan, malar. Tetapi berlaku perubahan fasa. Kalau muatan haba tentu, perubahan fasa tidak berlaku. Okey, macam air laut. Air laut bila serap haba, suhu dia naik, fasa dia tetap sama, iaitu air lah. Dia tak adalah sampai dia akan jadi kita kata mendidih dan sebagainya, bertukar fasa kepada gas, tak ada. Okey, so awak kena tahu beza muatan haba tentu dengan haba pendam tentu. Kalau muatan haba tentu, dia melibatkan perubahan suhu. Okey, kalau haba pendam tentu, dia melibatkan perubahan fasa pada suhu yang malar. Okey. So jelas So kita tengok pula aktiviti mengkaji perubahan suhu apabila haba dibekalkan kepada pepejal dan air. Okey, so kat sini dia kata panaskan ais di dalam sebuah bikar dengan perlahan-lahan. Adakah bacaan termometer meningkat? Let's say lah saya kata ais ni suhunya adalah kosong. Okey, so awak panaskan ais ni dalam bikar perlahan-lahan, adakah bacaan termometer tu meningkat? Tak tahu ya. Tak tahu. Mungkin baik. Okey. Jawapannya bacaan termometer sama. Sebab apa? Takat lebur ais berapa? 1. Satu? Kosong. Takat lebur ais adalah kosong. Okey. Takat lebur ais kosong.
Okay, let's say lah ais kat sini adalah 0 darjah Celsius. Okay, bila awak panaskan, okay, ais ni adakah serta-merta mencair? Tak. Tak kan? Okay, so maksudnya dekat sini, dia akan serap haba, maksudnya suhu ni bukan kosong lah. Selalunya ais kita, contohlah negatif 3, kosong lah kosong. Okay, so maksudnya suhu ni akan kekal kosong walaupun diserap haba. Kenapa? Belum mencairi. Dia belum mencair. Maksudnya dia belum berubah fasa. Dia maksudnya dia nak on the way berubah fasa. Haba yang kita gunakan, tengok dia kata apakah kesan haba yang dibekalkan kepada ais? Sebab kita bekalkan haba tapi suhu tak bertambah. Apa yang berlaku sebenarnya? Haba tu digunakan untuk apa? Cairkan ais. Maksudnya kalau dari segi teorinya kita kata haba yang diserap digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul. Okey, suhu dia tak berubah sebab haba yang digunakan dia tak meningkatkan tenaga kinetik tau. Ingat kalau suhu tak berubah maksudnya tenaga kinetik molekul tak berubah. So haba ni yang kita bekalkan ni sepenuhnya digunakan adalah untuk memutuskan ikatan antara molekul. So suhu kat termometer ni kekal kosong sampailah semua ais ni dah melebur. Semua ais ni dah melebur, barulah dia akan naik suhu 1 darjah Celsius. Pada ketika suhu dah naik 1 darjah Celsius, naik, okey, pada ketika itu haba pendam tentu dah tak terlibat. Yang kat situ bila kenaikan air suhu tu dia akan pakai muatan haba tentu. Okey, haba pendam tentu ni awak akan kira bila kita nak tahu berapa haba pendam tentu yang dia panas, dia bebaskan ataupun berapa haba pendam tentu yang diserap. Okey, adalah pada suhu yang konstan. Maksudnya fasa yang perubahan fasa yang berlaku. Okey, tak apa kan kita tengok contoh dia. Okey, kemudian kat sini dia kata panaskan air di dalam sebuah bikar, apakah kesan haba ke atas air? Kita panaskan air. Let's say lah saya kata suhu 30. Naikkan suhu. Naikkan suhu. Okey, sebab bila kita panaskan air, suhunya contohlah suhu bilik 30 darjah Celsius. Okey, haba yang digunakan ni adalah untuk meningkatkan tenaga kinetik, seterusnya menyebabkan suhu akan meningkat. Cikgu, apa maksud tenaga kinetik bertambah? Sebab biasalah kalau molekul air ke, molekul gas ke, molekul pepejal ke, bila kita panaskan tenaga kinetik molekul tu akan bertambah lah. Macam awak lah dalam keadaan panas, boleh ke awak duduk diam? Awak pun menggelisah kan, betul tak? So bila menggelisah kita jadi banyak bergerak lah macam tu. Okay, sama juga macam molekul bila kita panaskan, so tenaga kinetik maksudnya pergerakan dia lebih cergas. Dia punya pergerakan molekul tu lagi cepat. So sebab tu kita kata tenaga kinetik bertambah. Once tenaga kinetik bertambah, mesti suhu meningkat. Kalau yang tadi tu macam ni saya kata, okey, bacaan termometer sama. Walaupun kita bekalkan haba. Okey, kat sini kita tak boleh cerita tentang tenaga kinetik. Maksudnya haba yang diserap tu bukan meningkatkan tenaga kinetik molekul sebab suhu dia tak meningkat. Okey, so sebab tu kita kata haba yang dibekalkan tu digunakan sepenuhnya adalah untuk memutuskan ikatan antara molekul supaya dia boleh berubah fasa. Okey. Ada bunyi pula kali ni. Okey, seterusnya dia kata teruskan pemanasan walaupun air di dalam bikar sudah mendidih. Adakah suhu air terus meningkat? Okey, dia punya key dia kat sini dia dah cakap mendidih. Kalau tadi dia kata panaskan air dia tak mention mendidih ke tidak kan. So kat sini dia dah mention mendidih, suhu air tidak meningkat. Okey, jika tidak apakah kesan haba yang dibekalkan kepada air yang mendidih? Apa kesan haba? Haba malah. Kesan haba malah. Haba mana boleh malah? Kesan haba. Apa peranan haba kat situ? Nampak pula jawapan saya. Memutuskan ikatan. Ya, dia samalah macam ais tadi. Suhu dia constant, okey, tapi kita continue bekalkan haba. So bila kita continue bekalkan haba tu digunakan. Dia berubah perubahan fasa juga nanti. Ya, sebab
mendidih, maksudnya bila mendidih apa yang berlaku? Air tu dah bertukar kepada gas. Sebab tu kalau awak panaskan air sampai mendidih, kalau awak tak tutup awak punya api, apa yang berlaku kepada kuantiti air dalam awak punya Kurang. makin kurang kan? Sebab apa? Kebanyakan air tu dah keluar. Dah melalui perubahan fasa daripada cecair kepada gas. Sebab tu sampai jadi boleh kering dan sebagainya. Sebab dia dah bertukar fasa. Okey, nampak tak? Boleh tak? Okay. Okey, so namakan haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan bentuk. So dia ialah haba pendam lah. Dia sama macam muatan haba. Kita ada muatan haba dengan muatan haba tentu. Kita ada haba pendam dengan haba pendam tentu. Kalau haba pendam ni dia sama macam muatan haba, dia tak kita kata dia tak spesifik untuk jisim 1 kg. Tapi kalau haba pendam tentu ataupun muatan haba tentu, dia mesti spesifik melibatkan 1 kg bahan. Haba pendam sama je tu. Sama macam muatan haba. Kalau muatan haba, definisi dia tak melibatkan jisim. Kalau sama juga macam haba pendam. So dia punya haba pendam kalau definisi dia pun tak melibatkan jisim. Tapi once dikatakan haba pendam tentu, kalau tentu ni mesti ada perkataan 1 kg bahan untuk definisi dia. Okey, dia spesifik untuk 1 kg lah. Okey, so kita tengok takrif haba pendam. Tengok apa yang dikatakan tentang haba pendam. Dia adalah haba yang kita serap. Okey, haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu malar ketika bahan mengalami perubahan fasa. Okey, ini adalah takrifan haba pendam yang secara umum. Okey, sama ada diserap, haba yang diserap atau dibebaskan mesti mention pada suhu malar dan bahan tu mengalami perubahan fasa. Tak perlu mention fasa tu cecair kepada gas ke, gas kepada cecair ke, tak perlu mention. Kecuali kalau memang dia minta definisi haba pendam tentu penguapan. Kalau penguapan kita tahu cecair kepada gas. Kalau dia kata berikan definisi haba pendam tentu pelakuran, dia ada 2 jenis tau, penguapan dengan pelakuran. Tu awak kena spesifik fasa apa yang dia buat. Tak ada pula. Okey, boleh Boleh. Ya ilaha illallah. Okey. Kemudian kita tengok pula beza dia dengan kejap lagi lah apa benda tu tadi. Okey, so kita tengok dekat sini perubahan bentuk. Yang ni pun saya pasti awak memang dah tahu daripada sekolah rendah, betul tak? Betul. Kalau pepejal kepada cecair, kita ada pelakuran ataupun peleburan. Okey, kat sini fusion pelakuran lah. Kalau kita punya istilah, fusion ni adalah pelakuran. Pelakuran ni sama je macam peleburan. Okey, nampak dia kata latent heat of fusion. Maksudnya haba pendam tentu pelakuran is absorb. Absorb ni apa? Diserap. Diserap. Okey, maksudnya daripada pepejal kepada cecair, dia perlu serap haba pendam tentu pelakuran untuk menukar fasa pepejal kepada cecair. Okey, kalau daripada cecair kepada solid, okey, ini adalah kita panggil juga pelakuran, cuma ni macam pemenjawapan kan? Ini pembekuan, ini pembekuan kan? Okey, tapi kalau kita punya haba pendam tentu kita ada 2 jenis je. Pelakuran dengan penguapan. Apa beza dia? Bezanya kalaulah pepejal kepada cecair, kita kata dia diserap. Haba pendam tentu pelakuran diserap. Kalau daripada cecair kepada pepejal, kita pakai juga haba pendam tentu pelakuran tetapi dibebaskan. Okay, latent heat of fusion is released. Maksudnya haba pendam tentu pelakuran dibebaskan. Maksudnya kalau daripada cecair kita nak sejukkan, okay, maksudnya daripada air kita nak jadikan ais. So air ni kena buang. Dia kena bebaskan haba pendam tentu pelakuran yang ada dekat dia supaya dia boleh bertukar fasa. Okay. Sama juga macam liquid kepada gas, cecair kepada gas, kita ada haba pendam tentu penguapan. Okey, kalau daripada cecair kepada gas mesti absorb lah, kita serap. Kita perlukan haba untuk memutuskan ikatan daripada cecair kepada gas.
Okey, kalau daripada gas kepada cecair, okey, kalau ikut dia punya proses memang kondensasi, tapi pada ketika itu apa yang berlaku? Haba pendam tentu penguapan dibebaskan. Okey, boleh Cikgu, kalau kita pakai istilah yang tu juga. Dia macam ni, okey, proses dia contoh ini proses dia, kita kata proses ni adalah peleburan. Yang ni prosesnya adalah pembekuan. Yang ni prosesnya macam biasalah pendidihan ataupun penguapan. Ni penguapan lah. Yang ni adalah kondensasi. Nama proses ni betul. Cuma apa yang berlaku, okey, macam mana boleh berlakunya peleburan. Pada ketika itu kita kata haba pendam tentu pelakuran yang ada pada bahan ini akan diserap. Dia perlu menyerap haba. Okey. Kalau daripada liquid kepada solid, dia perlu membebaskan haba pendam tentu pelakuran yang ada kat dia. Okey, istilah tu untuk haba pendam, memang kita pakai yang ni je lah, pelakuran dengan penguapan saja. Bezanya diserap ataupun dibebaskan. Proses tetaplah kondensasi. Okey, yang ni prosesnya adalah kondensasi. Nak menjadikan proses kondensasi, haba pendam tentu penguapan perlu dibebaskan. Nampak tak beza dia? Contoh yang ni, kondensasi kan, awak tahu kondensasi prosesnya adalah perubahan fasa daripada gas kepada cecair. Okey, nak jayakan proses kondensasi ni, kita kata haba pendam tentu penguapan perlu dibebaskan. Okey, boleh Okay. Okey. So kat sini dia kata mengapa suhu kekal tidak berubah semasa berlaku perubahan bentuk ataupun perubahan fasa, sebab macam biasa kita dah ulang daripada tadi, haba yang diserap digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul-molekul. Okey, tenaga kinetik molekul tidak bertambah. Tolong ingat kalau suhu tak bertambah, tenaga kinetik mesti konstan. Tenaga kinetik ni dia bergantung sepenuhnya kepada suhu. Okey, sebab kadang dalam soalan struktur, soalan ni lah soalan yang paling menjerat sekali. Sebab kita dah biasa dimomokkan kalau bagi haba je mestilah tenaga kinetik bertambah. Tapi kena ingat kalau kita bagi haba, suhu tak bertambah, maka tenaga kinetik pun akan konstan juga. Okey. So ni kat sini lah, ini dia tunjukkan bagaimana susunan zarah kalau dalam pepejakan rapat-rapat. So kita bagi haba. Okay, latent heat of fusion maksudnya haba pendam tentu pelakuran. Okay, diserap. Kemudian dia mencair, bertukar fasa. So tengok dia dah memutuskan ikatan antara molekul. Sama juga kalau daripada cecair kepada gas. So tengok kat sini dia kata apabila cecair mendidih, haba diserap. Sama juga memutuskan ikatan antara molekul air kepada gas. Okey, membuat kerja mengatasi tekanan atmosfera apabila wap air mengembang ke atmosfera. Okey. So kita tengok tarifan haba pendam tentu, bezakan dengan haba pendam tadi. Okey, bila ada saja perkataan tentu dalam definisi dia dah main dengan ni 1 kg bahan. Okey, so untuk haba pendam tentu dia adalah kuantiti haba yang diserap, sama juga diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Sama je macam takrifan haba pendam, cuma bezanya kita masukkan 1 kg bahan. Okey, boleh Ayat awak, siapa datang dulu pun tak apa. Cuma awak kena pastikan bahawa dalam definisi awak mesti ada tentang haba yang diserap atau dibebaskan. Okey, mesti ada tentang 1 kg bahan. Lepas tu mesti ada suhu konstan. Nak cakap suhu mala pun boleh. Tanpa perubahan suhu pun tak apa. Suhu tidak berubah pun boleh. Terpulang kepada awak. Terpulang macam mana cara awak nak hafal. Okey. Ni perubahan fasa. Perubahan fasa ni kena masuk, sorry. Okey, perubahan fasa ni paling penting. Sebab haba pendam tentu memang spesifik kepada perubahan fasa. Kena mention dalam dia punya definisi lah. Okey. So, kita tengok kepada spesifik pelakuran.
bagaimana kita nak memberi definisi haba pendam tentu pelakuran. Macam mana cara kita nak buat dia punya ayat. So tengok dekat sini dia kata kuantiti haba yang diserap untuk 1 kg bahan. Okey, berubah daripada pepejal kepada cecair. Nampak kalau tadi kita umum je, kita kata dia berubah fasa. Tapi once dia kata pelakuran, awak kena mention dia punya perubahan fasa daripada pepejal kepada cecair. Depends kepada soalan tau. Kalau soalan tu tentang ais sedang melebur, so diserap daripada pepejal kepada cecair. Kalaulah soalan tu adalah tentang air yang kita nak bekukan, okey, so kat sini awak kena cakap dia ialah kuantiti haba yang dibebaskan. Okey, tak payahlah. Diserap tak payah. Maksudnya dia adalah kat sini kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan ataupun semasa perubahan fasa daripada cecair kepada pepejal bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. So untuk pelakuran dia ada 2. Sama ada pepejal kepada cecair ataupun cecair kepada pepejal. Depends kepada soalan. Tengok situasi soalan. Dia bagi tentang apa. Perubahan fasa tu pepejal kepada cecair ke cecair kepada pepejal. Kalau pepejal kepada cecair, awak kena tahu ini mestilah diserap. So dalam definisi mesti haba yang diserap. Okey, untuk 1 kg bahan berubah fasa daripada pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu. Kalau dia punya soalan tu tentang cerita tentang air kepada ais, cakap dia adalah kuantiti haba yang dibebaskan. Okey, untuk mengubah fasa 1 kg bahan daripada cecair kepada pepejal tanpa perubahan suhu. Okey, boleh Nampak tak dia punya perbezaan definisi dia? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Seterusnya sama juga tentang haba pendam tentu penguapan. Dia melibatkan proses pendidihan juga dan juga kondensasi kan. So maksudnya daripada cecair kepada gas. Dan satu lagi adalah daripada gas kembali kepada cecair. Okey, yang ni gas kepada cecair. Okey, so dari segi definisi mesti awak cakap tentang haba yang diserap untuk 1 kg bahan berubah fasa dari cecair kepada gas tanpa perubahan suhu. Ni haba diserap. Okey, kalau gas kepada cair mesti kuantiti haba yang dibebaskan. Okey, yang inilah kita ambil yang ni, kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi ataupun semasa perubahan fasa daripada gas kepada cecair bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Okey, boleh So awak kena ingat kalau haba pendam tentu penguapan dia melibatkan proses pendidihan ataupun penguapan dan juga proses kondensasi. Kalau haba pendam tentu pelakuran dia melibatkan proses peleburan dan juga pembekuan. Okey. Okey, so ini adalah rumus yang kita akan pakai bagaimana kita mengira haba pendam tentu. Haba pendam tentu dia punya simbol adalah L. L macam italic. Refer kepada Latin lah. Latin ni haba pendam. Okey, L. Bagaimana kita nak cari haba pendam tentu? So dia adalah Q bahagi dengan M. Kalau kita tengok dulu kita belajar Q sama dengan MC theta untuk muatan haba tentu. Okey, kalau untuk haba pendam tentu, dia akan jadi Q sama dengan ML. Ni rumus dia. Okey, ni beza dia. Sebab kalau muatan haba tentu, dia melibatkan perubahan suhu. Okey, kalau haba pendam tentu, dia tak melibatkan suhu. Dia melibatkan perubahan fasa. Okey,
So unit untuk haba pendam tentu adalah J kg negatif 1. Kalau C dulu, unitnya adalah J kg negatif 1 darjah Celsius. Darjah Celsius negatif 1. Kalau L, unitnya adalah J kg negatif 1 sahaja. Okay, itu bezanya. Maksudnya untuk latent heat, kita tak perlu suhu. Suhu tu adalah constant. Faham Boleh tak? Boleh. Okey, so kat sini soalan tanya, apakah maksud haba pendam tentu bagi ais ialah 336,000 Joule kg negatif 1. Maksudnya kalau kita tengok, kalau kita buat dalam bentuk piawai, dia adalah 3.36 darab 10 kuasa 5. Okey, haba pendam tentu dia besar 3.36 darab 10 kuasa 5. So apa maksudnya? 336,000 Joule haba diperlukan untuk 1 kg ais mencair menjadi air pada suhu 0 darjah Celsius. Maksudnya kalau awak ada satu blok ais 1 kg, okey, dia ni perlukan 3.36 darab 10 kuasa 5 Joule tenaga baru dia boleh melebur. Baru dia akan start melebur menjadi cecair. Okey, boleh Sama juga macam ni, apakah maksud haba pendam tentu bagi air ialah 2,260,000 Joule kg negatif 1. Maksudnya kat sini lagi besar, dia adalah 2.26 darab 10 kuasa 6 Joule kg negatif 1. Maksudnya kalau awak didihkan air sebanyak 1 kg, dia perlukan 2,260,000 Joule tenaga untuk menjadikan gas pada suhu 100. Okey, boleh Yang ni awak kena tahu. Sebab soalan pernah keluar macam ni. So awak kena tahu apakah maksud dia. Dari segi dia punya unit pun kita dah boleh tahu. Dia cerita tentang haba dan juga jisim. Okey. Seterusnya kita tengok graf pemanasan dan juga graf penyejukan. Okey, kalau kat sini kita tengok sekarang ni kita ada ais pada suhu negatif 10. Okey, kemudian ais pada suhu kosong. Sekarang ni fasa di sini MN, awak tengok suhunya tak berubah. Suhunya masih kosong, dia dah kata ais tambah air. Okey, kemudian daripada N kepada O sepenuhnya air, suhu bertambah. Okey, O kepada P, suhu constant pada boiling point. Okey, pada ketika ini air telah menjadi gas ataupun sedang berubah fasa daripada cecair kepada gas, dan seterusnya suhu meningkat dalam bentuk gas sahaja. So, untuk graf pemanasan ni awak kena faham lengkuk mana yang mewakili muatan haba tentu, lengkuk mana yang mewakili haba pendam tentu. Okey, so bila kita tengok je pada graf awak, bahagian yang berlaku kenaikan suhu dia mesti melibatkan muatan haba tentu. Sebab suhu bertambah. Maksudnya kalau kita nak kira haba di sini, awak tak boleh pakai untuk Q sama dengan ML. Awak kena pakai Q sama dengan MC delta theta. Nak tahu haba yang digunakan untuk meningkatkan suhu kat sini. Okay. So, kalau kita tengok pada fasa LM, pada graf LM haba, apa yang berlaku kepada haba? Haba digunakan untuk meningkatkan suhu. So kita akan kira guna rumus MC delta theta. Kalau suhu kat sini berdasarkan graf nampak suhu dia bertambah ke macam mana? Bertambah. Bertambah. Tenaga kinetik? Bertambah. Bertambah. Bentuk? Berubah. Bentuk berubah. Kalau fasa LM ni dah cair ke? Dah ada air ke? Belum kan? Bentuk dia mestilah tetap. Maksudnya ais tu bila awak panaskan, okey, ais ni bila awak panaskan, suhunya negatif 10, panas. Apa yang berlaku? Suhu tu dia akan naik sampailah kosong, baru dia constant. Masa dia naik sampai kosong tu, ais ni belum lagi melebur sebab takat lebur ais adalah kosong.
Dia sampai je suhu kosong, barulah dia akan mula melebur. Pada ketika itu nampak suhu tak berubah. Sampailah ais sepenuhnya bertukar kepada air, barulah suhu tu akan naik balik. Okay, so graf pemanasan dengan penyejukan ni awak kena faham. Tengok kat sini dia kata kita pakai haba kiranya adalah MC delta theta, muatan haba tentu diserap. Okay, serap, suhu tambah. Okay, bentuknya pepejal lagi lah. Okay, L pepejal, M pun masih pepejal. Okay. Seterusnya kita tengok pula pada MN. Okay, kat sini kita katakan apa? Haba pendam apa yang terlibat ni? Haba pendam tentu apa? Haba pendam tentu pelakuran. Okay, haba pendam tentu pelakuran diserap. So kat sini kita akan pakai Q sama dengan ML. Okay, apa yang berlaku kepada suhu? Suhu, apa yang berlaku kepada suhu? Pada fasa MN. Okey, suhu malar. Tenaga kinetik? Malar juga. Ingat kalau suhu malar, tenaga kinetik malar. Bentuk pada M adalah pepejal. N? Pada N ni apa? Dia jadi air. Pada N ni dah sepenuhnya menjadi cecair. Kalau dia kata bentuk tu daripada M kepada N, dia berubah fasa. Maksudnya ada pencampuran antara air dan juga ais. Tapi kalau dah sampai pada N, maksudnya dia dah sepenuhnya melebur. N ni dah sepenuhnya menjadi air. Okey, nampak kat sini. Bentuk M pepejal tapi M kepada N, pepejal tambah cecair. N, kalau dah sampai N, dia dah menjadi cecair sepenuhnya. Okey, sama juga pada fasa NO, sama macam fasa LM. Okey, apa yang berlaku? Kita akan pakai haba pendam, muatan haba tentu diserap. So suhu macam biasalah. Suhu bertambah, tenaga kinetik tambah. Okey, N ni cecair, O pun cecair lagi. Okey, sama. Untuk ni OP. Okey, OP haba pendam tentu dia dah tukar penguapan. Okey, haba pendam tentu penguapan diserap, maka suhunya malar sebab melibatkan haba pendam. Okey, tenaga kinetik malar kalau O ni adalah cecair, kalau sepanjang OP pencampuran antara cecair dengan gas, kalau P sepenuhnya ditukar kepada gas. Okey, boleh nampak tak? Faham tak tentang graf pemanasan? Okey, sama juga macam graf penyejukan. Sekarang ni daripada gas sampai jadi ais. Benda yang sama. Kalau haba tu untuk PQ, dia melibatkan haba apa? Apa dia? Muatan haba tentu. PQ, muatan haba tentu. Okey, sebab dia apa? Sebab dia berubah suhu. Okey, so muatan haba tentu dibebaskan. Nampak? Okey, dah bagi jawapan pula. Suhu berkurang, tenaga kinetik berkurang, fasa P gas, fasa Q masih lagi gas. Okey. Dah lambat lah. Lambat dong. Okey, seterusnya sama juga kalau untuk QR. Okey, QR melibatkan apa? Haba pendam tentu. Haba pendam tentu apa? Penguapan. Penguapan Haba pendam tentu penguapan dibebaskan ke diserap? Dibebaskan. Diserap. Dibebaskan bang. Sebab dia daripada gas, okey, nak menjadi air. Maksudnya daripada zarah tu jauh-jauh, kita nak dekat-dekatkan. Okey, so kita buang haba. Dia dibebaskan. Seterusnya suhu? Malar. Malar, tenaga kinetik? Malar. Malar. Okey, so bentuk pada Q?
Gas. Gas. QR. Gas dengan cecair. Okey, gas dengan cecair. Pada R. Cecair. Cecair. Very good. Okey. Seterusnya pada fasa RS. Fasa RS melibatkan haba pendam ke muatan haba? Muatan haba. Okey, muatan haba tentu. Muatan haba tentu dibebaskan ke diserap? Dibebaskan. Okey, dibebaskan ya. Kalau graf menunjukkan semua fasa dibebaskan. Haba mesti dibebaskan. Okey, suhu Menurun. menurun ataupun berkurang. Tenaga kinetik Berkurang. berkurang. Bentuk pada R, Cecair. cecair. Pada S, Berjalan. Hujan. pada S cecair lagi. So awak kena tengok kalau dia melibatkan MC delta theta, okey, fasa mesti tak berubah. Yang ni cecair, yang ni pun cecair. Kalau yang ni tadi, tengok kalau melibatkan Q sama dengan ML, melibatkan haba pendam, okey, Q cecair, Q adalah gas, R adalah cecair. Dia dah bertukar fasa daripada gas kepada cecair. Nampak tak? Nampak tak bang? Nampak ya? Okey. Kalau Q sama dengan ML, ingat kalau melibatkan haba pendam mesti bertukar fasa daripada gas kepada cecair. Kalau muatan haba tentu mesti fasa sama, cecair masih lagi cecair. Alright, seterusnya untuk S kepada T, haba pendam apa? Fasa S kepada T, haba pendam apa? Dan bentuk Pendam tentu apa? Pelakuran. Tentu pelakuran Dibebaskan. dibebaskan. Okey, suhu Suhu bertambah. sama, tenaga kinetik Sama. juga. So bentuk S Masih lagi Cecair. cecair, ST Cecair dengan cecair dengan ST. Bacalah. So maksudnya S cecair kepada pepejal. So kalau Q sama dengan ML mesti melibatkan perubahan fasa cecair kepada pepejal. Okey. Okey, boleh nampak tak? Kalau graf penunjukkan ke pemanasan ke, awak kena tahu kalau ada saja peningkatan ataupun penurunan suhu, dia mesti melibatkan MC delta theta, muatan haba lah. Kalau awak tengok graf tu constant, suhu tu adalah malar, dia mesti melibatkan haba pendam tentu. Kita nak cari dia punya kuantiti haba yang dibebas ataupun diserap tu, mesti pakai rumus Q sama dengan ML. Yang ni Q sama dengan MC delta theta. Yang ni Q sama dengan ML. MC delta theta. Okey. Boleh Okey, sekarang ni kat sini kita tengok membanding dan membincangkan nilai haba pendam tentu pelakuran ais dan lilin dan juga haba pendam tentu penguapan air dan minyak. Okey, bandingkan haba pendam tentu pelakuran bagi ais dan lilin. Macam mana cara kita nak jawab soalan perbandingan? Apa jawapan dia? Dia bagi kat sini lilin haba pendam tentu pelakuran dia 2.0 / 10 kuasa 5 joule per kg. Ais 3.34 / 10 kuasa 5 joule per kg. So bagaimana kita nak jawab soalan perbandingan? Apa jawapan dia? Haba pendam tentu ais lebih tinggi Okey, so cara kita jawab macam itulah. Maksudnya awak salin soalan ni, haba pendam tentu pelakuran bagi ais adalah lebih besar daripada lilin. Kita bandingkan dua-dua tu lah. Ya, kena bandingkan dua-dua sebab soalan nak perbandingan antara dua benda. Okey, so jawab ikut kehendak soalan. Seterusnya, nyatakan perbezaan antara ais dan lilin dari segi kekuatan ikatan antara molekul. So, kalau dari segi haba pendam tentu, awak agak siapa punya kekuatan ikatan antara molekul yang lebih tinggi? Ais. Ais kan? Okey, nak cakap macam mana?
ais mempunyai kekuatan ikatan molekul lebih tinggi. Ya, betul. Okey, Kerana- kita boleh kata kekuatan ikatan antara molekul bagi ais lebih besar berbanding lilin. Saya pergi mandi boleh tak? Okey. Okey, kenapa? Sebab susunan molekul ais sebenarnya lebih rapat berbanding lilin lah. Okey, bandingkan haba pendam tentu penguapan. Ni sama je lah macam soalan tadi. Okey, kalau kita tengok. Ya. Berarti kan ada tutup. Okey, kalau kita tengok kat sini, bandingkan haba pendam tentu penguapan bagi air dan minyak petrol sama. Air dan minyak petrol siapa yang lebih besar? Air. Air. Air minyak petrol, air kan? Okey, so kita boleh katakan haba pendam tentu penguapan air lebih besar daripada minyak petrol. So nyatakan perbezaan antara air dan minyak dari segi kekuatan ikatan antara molekul dan jarak pemisahan. So sama je macam tadi. Okey, jarak pemisahan antara molekul gas air lebih rapat menyebabkan kekuatan antara molekul air lebih kuat. Sebab tu dia perlukan lebih banyak haba untuk memutuskan ikatan dia. Faham Maksudnya kat sini, ini haba pendam tentu ni diperlukan banyak haba ni baru dia boleh putuskan ikatan. Kenapa nak putuskan ikatan? Sebab dia nak tukar fasa. Itu dia punya relation dia. Okey, boleh? Okay. Okey, mengapakah haba pendam tentu penguapan bagi air lebih besar daripada haba pendam tentu pelakuran bagi ais? Kalau kita tengok tadi, kalau tak salah saya, pelakuran bagi ais ni adalah 3.3, tak ingat lah, darat 10 kuasa 5, yang saya tahu dia kuasa 5. Tapi haba pendam tentu penguapan air adalah 2,226,000. So maksudnya dia adalah 2.26 dan 10 kuasa 6. Ni constant tau bang. Dia punya ni adalah malar. Okey, kenapa haba pendam tentu penguapan nilai haba dia lebih besar berbanding dengan ais padahal dia adalah benda yang sama. Kalau kita tengok muatan haba tentu air dengan ais adalah sama, 4,200 joule. C untuk air dan ais sama. Tapi haba pendam tentu penguapan air lagi besar daripada haba pendam tentu pelakuran ais. Kenapa agak-agak? Mana yang senang nak buat? Tukar fasa daripada pepejal kepada cecair ataupun daripada ais kepada air ataupun daripada air kepada gas? Sebenarnya kalau awak rasalah. Ais kepada cecair. Ais kepada cecair tu lagi susah sebenarnya daripada air kepada gas. Dari segi nak putuskan ikatan. Lagi senang ais kepada cecair. Lagi senang. Soalan saya tadi apa? Lagi senang Sekejap saya tukar soalan. Saya tanya, mana lagi senang nak tukar ais kepada cecair ataupun cecair kepada gas? Kepada gas. Cecair kepada gas. Ais kepada cecair. Senang. Saya rasa yang lagi senang ialah ais kepada cecair. Sebab apa? Bila kita nak tukar fasa daripada cecair kepada gas, sebenarnya apa yang berlaku selain daripada haba yang kita serap tu nak memutuskan ikatan, satu lagi, kalau dia berlaku pendidihan, molekul ni nak keluar daripada permukaan air ni, dia perlu mengatasi tekanan atmosfera juga. Okey, maksudnya dia perlu atasi dua benda semasa perubahan fasa daripada cecair kepada gas. Satu, dia nak leraikan ikatan. Satu lagi, dia nak mengatasi tekanan atmosfera supaya dia boleh keluar dalam bentuk gas. Okey, sebab itulah kenapa haba pendam tentu penguapan bagi air akan lebih besar. Dia perlu serap lebih banyak haba untuk dia tukar fasa. Okey, berbanding kalau kita nak cairkan ais kepada air. Faham?
Tengok dia kata, dalam haba benda tentu berlakuan tenaga diberi kepada molekul supaya mereka boleh bergerak bebas sebagai molekul air. Dalam haba benda tentu penguapan, tenaga diperlukan untuk memisahkan molekul air dan mengatasi tekanan atmosfera. So dia ada dua benda yang dia kena buat. Sebab tu tenaga dia lebih tinggi. Faham Okey. So, menyelesaikan masalah berkaitan haba pendam, apa yang perlu awak tahu bila soalan tu tentang haba diserap atau dibebaskan berlaku perubahan suhu, maka cara kita nak kira, kita pakai MC theta. Okey, kalaulah situasi tu apabila haba diserap atau dibebaskan, okey, perubahan bentuk objek tu berlaku tetapi suhunya adalah malar, maka Q adalah bersamaan dengan ML. Okey, kalau haba dibekalkan oleh pemanas elektrik untuk mengubah bentuk, persamaan Q sama dengan ML ditulis sebagai ni. Okey, sama juga bang. Dulu kita belajar Q sama dengan MC delta theta untuk muatan haba. Kita ada buat juga MC delta theta sama dengan MC delta theta. Ini pada bila ni? Ni bila nak pakai ni? Ingat lagi tak ni bila nak pakai? Untuk apa ni? Apa ni? Keseimbangan terma. Okey, so ini adalah untuk kira tentang keseimbangan terma. Okey, kemudian kita ada buat juga Q sama dengan PT. Betul? Betul tak? Haba tu adalah sama dengan kuasa pemanas darat dengan masa pemanasan. Masa pemanasan ni mesti dalam saat. Kuasa pemanasan dalam watt ni dalam saat. Okey, seterusnya kita ada buat juga PT sama dengan MC delta theta. Okey, in case soalan nak cari masa pemanasan, dia bagi kuasa dan juga perubahan suhu dan juga ni lah semua ni dia bagi. So kita nak cari masa pemanasan. So awak tak boleh pakai Q sama dengan MC delta theta. Kita pakai PT sama dengan MC delta theta. Depends kepada maklumat yang diberi. Okay, so bila kita listkan maklumat yang diberi, baru awak boleh pilih rumus apa yang awak nak pakai. Okay, sama juga macam haba pendam. Kita tahu bahawa untuk haba pendam, Q sama dengan ML. Okey, dalam masa yang sama, Q juga adalah bersamaan dengan PT. Okey, dan kita boleh samakan kedua-dua persamaan, PT sama dengan ML. Sama je macam muatan haba tentu tadi. Mula-mula kita ada Q sama dengan MC delta theta. Kemudian kita tahu Q sama dengan PT. Kemudian PT sama dengan MC delta theta. Okey. Boleh? Contohlah, saya bagi satu soalan. Soalan ni saya nak suruh buat sendirilah. Okey, dalam masa yang ada ni, nanti saya bagi soalan ke awak. Lepas tu awak, yang ni je saya tunjuk. Saya tunjuk satu lah yang ni. Okey, yang ni dia lain sikit. Dia bukan soalan direct. Okey. Tengok soalan 6, dikatakan 0.5 kg air pada suhu 30 dipanaskan sehingga semuanya bertukar ke steam. Berapakah haba yang dibekalkan? So dia bagi C 4200, dia bagi L 2.26 dan 10.6. So dekat sini dia kata air bertukar menjadi steam. So awak buat dia punya perubahan fasa dulu. Okey, sekarang ni air kepada air. Okey. Air mula suhu 30 darjah Celsius. Kepada air suhu berapa bang? 100. 100. Seterusnya air kepada Gas. steam ataupun gas. Okey, air suhu 100 kepada steam suhu 100. Okey, so sekarang ni air kepada air suhu 30 kepada 100 kita pakai MC delta theta ke kita pakai ML?
MC. Data. MC delta theta. Sebab apa? Fasa sama. Air kepada air. Suhu berubah. Maksudnya dekat sini kita akan pakai MC delta theta. Okey, air kepada steam. Suhu constant 100 dengan 100. So kita pakai apa kat sini? L. ML. L. Maka bila dia tanya berapakah haba yang dibekalkan, so dia adalah Q sama dengan M dia apa? 0.5 kg. C berapa? 4,200. Delta theta berapa? 80. 70. 70. 100 tolak 30, 70. Okey, tambah dengan ML 0.5 darab 26 darab 10 kuasa 6. So bila awak kira tekan kalkulator, dapatlah jawapan macam ini. Campur jawapan dia adalah 1,277,000 joule. Kalau nak tukar dalam kilojoule pakai imbuhan, dia akan jadi 1,277 kilojoule. Kalau nak pakai dalam bentuk piawai, dia akan jadi 1.277 darab 10 kuasa 6 joule. Okey, depends kepada ikut awak lah nak tulis macam mana. Okey, faham tak? Dapat soalan begini, awak kena buat dia punya fasa dia. Fasa ni. Fasa ni kena buat sendiri. Barulah awak senang nak tahu awak nak pakai MC delta theta ke nak pakai ML. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, so saya tamatkan dekat sini dulu. Nanti saya akan bagi